Kita sambung 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Iaitu kita tahu makanan adalah satu keperluan asas untuk kita hidup. Jadi makanan itu kita kena pastikan dia adalah mencukupi. Dan kalau kita nak dapat makanan yang mencukupi, kita kena gunakan teknologi. Teknologi moden untuk bantu untuk menghasilkan makanan yang mencukupi. Jadi waktu kita menghasilkan makanan, kita kena pastikan makanan itu adalah berkualiti, adalah daripada mutu yang lebih baik. Lepas tu kuantitinya kena mencukupi, maksudnya dia dalam kuantiti yang besar lah, yang boleh memenuhi keperluan. Dan untuk menghasilkan makanan yang berkualiti, kita perlu gunakan bakar yang bermutu. Bakar yang bermutu, jadi makanan itu akan berkualiti. Dan kalau kita gunakan teknologi moden, maka kita boleh hasilkan makanan itu dalam kuantiti yang banyak. Jadi ini adalah yang bahagian yang kita akan tengok untuk teknologi pengeluaran makanan. Dan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan, kita tengok kaedah di bawah. Seperti yang kita tengok tadi, iaitu kita gunakan teknologi moden. Kita mungkin gunakan jentera, mesin yang bersesuaian. Lepas tu kita gunakan bakar yang bermutu, maksudnya makanan yang dihasil itu berkualiti. Kita gunakan tanah yang cekap, maksudnya tanah yang yang kita ada di bumi, yang di negara kita gunakan dengan cekap, maksudnya kita gunakan dengan sepenuhnya. Lepas tu pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Jadi kita kena bagi bimbingan supaya mereka mengetahui teknik ataupun baja dan sebagainya yang bersesuaian untuk tanaman mereka. Teknik yang bersesuaian. Lepas tu penyelidikan dan pembangunan. Jadi kita kena adakan kajian, sebagai contoh madi, feodal. Jadi mereka akan menjalankan penyelidikan. Maksudnya mereka kaji apakah kaedah yang paling bagus untuk menanam ataupun mendapat hasil yang bagus. Dan yang keenam seterusnya, iaitu penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Yang ini lebih kurang sama dengan yang tadilah, tanah yang cekap. Kita tengok bakar yang bermutu, maksudnya yang berkualiti. Sebagai contoh, ada beberapa contoh yang diberi di sini. Iaitu yang pertama, sebagai contoh kelapa sawit Tinera. Iaitu jenis kelapa sawit ni dia berbuah tebal. Iaitu kalau dia berbuah tebal, dia ada sabut yang tebal. Sebab sabut ni kita boleh guna untuk buat minyak kelapa sawit. Isi rong, bahagian isi dia yang tengah tu, yang tengah kita panggil isi, yang luar tu kita panggil sabut dah. Jadi kedua-dua bahagian ni boleh diguna untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Jadi kalau sabut tebal, dia boleh hasil banyak lah. Dan isi rongnya kalau tebal, dia akan hasilkan banyak minyak kelapa sawit. Jadi yang ni jenis mutu yang baik ataupun bakar yang bagus. Lepas tu sebagai contoh belimbing, buah belimbing yang jenis bintang mas, iaitu dia berwarna kuning, keemasan, dan dia manis dan rangup. Maksudnya yang ni berkualiti lah. Lepas tu sebagai contoh betik eksotika, dia isinya lebih tebal dan dia manis. Lepas tu kita ada lembu mafriwal, iaitu lembu ni boleh menghasilkan susu yang banyak dan mereka sudah sesuai untuk hidup di negara kita yang beriklim tropika. Dan kita juga ada ayam, sebagai contoh ayam akar putra, di mana dia membesar dengan cepat, boleh besar dengan cepat, dan dagingnya ada tekstur yang menyerupai ayam kampung. Jadi maksudnya ayam ni bermutu ataupun mempunyai bakar yang baik. Untuk mendapat bakar yang baik, untuk mendapat bakar yang baik, iaitu nanti kita akan tengok di bawah ni, bakar tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu.
kalau kita nak dapat bakar yang baik, yang bermutu, kita boleh gunakan kaedah teknologi yang baru. Sebagai contoh, teknik pengklonan. Jadi nanti kita tengok dulu apa itu teknik pengklonan. Okey, kita tengok teknik pengklonan. Okey, iaitu bagi gambar raja ni yang kamu nampak, kita ada biri-biri hitam ini. Okey, iaitu daripada biri hitam ni telur ataupun ovum itu dikeluarkan, okey, daripada ovari. Jadi yang ni adalah ovum dengan nukleus, maksudnya ada kandungan genetik di dalam, tapi nukleusnya dikeluarkan. Jadi maksudnya dia keluarkan sudah kosong, jadi maksudnya dalam itu adalah kosong nukleusnya. Okey, lepas tu mereka ambil keluar sel, okey, payudara daripada kambing biri-biri yang hendak diklon. Maksudnya nanti kita nak dapatkan anak biri-biri jenis ini. Okey, jadi mereka ambil keluar dan nukleus ini dikeluarkan. Okey, di mana nukleus ni akan dimasukkan ke dalam, okey, membran yang kosong ini. Jadi kita gunakan kaedah, kita campurkan gunakan nukleus daripada biri-biri yang kita nak klon itu ke dalam, okey, membran nukleus yang kosong ni. Jadi kedua-dua sel ni dicantun dengan menggunakan aliran elektrik. Okey. Jadi kalau kita tengok seterusnya, selepas kita masukkan genetik, okey, daripada biri-biri yang kita nak klon itu, maka dia sudah dapat hasilkan sel anak ataupun yang kita panggil sebagai embrio. Okey. Jadi embrio ni, selepas embrio yang dihasilkan ini, embrio ni dia akan masuk semula kepada ovari ataupun rahim, okey, bagi biri-biri hitam yang pertama tadi. Okey, yang ni biri hitam tadi. Okey, jadi masukkan, jadi dia akan membesar. Embrio ni akan membesar di dalam rahim biri-biri hitam ni, dan waktu dia lahirkan anak biri-biri itu, dia adalah jenis biri-biri yang kita ambil kandungan genetik tadi daripada yang ni. Okey, jadi ini adalah kaedah pengklonan. Okey. Okey, jadi selain pada kaedah pengklonan, okey, teknik pengklonan, okey, kita boleh gunakan kacukan, kejuruteraan genetik dan juga mutagenesis. Mutagenesis ni adalah perubahan kandungan genetik yang berlaku dekat magma. Okey, jadi ini adalah kaedah di mana kita boleh mengubah bakar bagi sesuatu tumbuhan ataupun haiwan. Dan bagi bakar yang bermutu ni yang kita nak itu, mestilah dia boleh cepat matang, okey, dalam masa yang singkat. Dia mengeluarkan hasil yang banyak, kuantiti yang banyak. Lepas tu dia mesti bermutu, iaitu kualiti baik. Lepas tu kosnya rendah, maksudnya kita tak perlu guna duit yang banyak untuk menjaga tumbuhan ataupun haiwan tu, sebab jenis haiwan macam ni atau tumbuhan ni mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Maksudnya mereka kuranglah mengalami masalah semasa mereka membesar ataupun mereka menghasilkan hasil. Okey, jadi mereka tahan terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca yang melampau. Jadi yang ni yang ditarifkan sebagai bakar yang bermutu. Dan penggunaan teknologi moden yang kita gunakan mesin ataupun jentera moden, sebagai contoh gambar raja di sini, iaitu kita gunakan mesin pengisar dan mesin pengisi. Maksudnya kita gunakan mesin ni ataupun robot ni lah untuk gantikan kerja-kerja manusia. Okey, jadi dia lebih cepat, okey, untuk hasil. Lepas tu teknologi moden ni juga termasuk pengklonan yang tadi cikgu dah terang, pengklonan. Okey, lepas tu sebagai contoh kita juga guna jentera-jentera untuk membantu manusia ataupun menggantikan tenaga buruh manusia. Iaitu kita tengok di sini dia ada jentera seperti traktor, okey, jentolak, jentuai, okey, maksudnya penuai. Okey, jadi dia lebih cepat. Okey, kita mendapat
membantu untuk ataupun kita boleh mempercepatkan lagi kerja kita. Lepas tu yang seterusnya yang kejuruteraan genetik, sebagai contoh yang bioteknologi, iaitu pemindahan embrio, pengklonan, kejuruteraan genetik kita gunakan. Lepas tu yang nombor seterusnya kamu tengok yang di sini adalah gambar raja bagi drone, iaitu kapal terbang kecil yang tak ada penumpang, iaitu kita guna remote control, iaitu kita gunakan drone ni untuk sembuh pesticide. Pesticide ni adalah ubat serangga perosak. Jadi dia dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Yang ni kaedah ni diguna untuk menyembuh. Jadi kamu nampak di sini yang ni adalah tempat kita isilah pesticide ataupun racun serangga. Iaitu pendidikan dan bimbingan seterusnya, maksudnya kita perlu mendidik ataupun membimbing petani. Kalau kita guna teknologi yang baru, jadi mereka mesti ada pendedahan dulu untuk pengendalian alat ataupun teknik-teknik tertentu, iaitu kita gunakan teknologi baru. Yang ni adalah sebagai contoh pendidikan dan bimbingan diberi kepada para peladang oleh Advanced Biotechnology and Breeding Center. Jadi ini adalah bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada petani. Seterusnya kita tengok penyelidikan. Maksudnya kita ada agensi sebagai MADI, FEODA sebagainya menjalankan kajian ataupun penyelidikan. Lepas tu penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimal, iaitu kalau kita tengok gambar raja seterusnya, iaitu kita perlu gunakan tanah dengan cekap. Kita uruskan tanah. Sebagai contoh ada yang kita nampak di sini, iaitu kaedah penggiliran tanaman. Maksudnya tanah yang sama, tempat yang sama, kita gilir-gilir menanam tanaman yang berbeza sebab kita nak kekalkan kesuburan tanah. Lepas tu kita ada tanaman campuran, maksudnya dalam tanah yang sama, yang selang-selang tu kita gunakan tanah yang kosong tu, yang tak diguna itu kita boleh campur dengan tanaman yang lain. Lepas tu penanaman teres, maksudnya kita gunakan bukit ataupun gunung sebagai kawasan untuk menanam. Kita bahagi kepada teres, jadi kita boleh menguruskan tanah itu dengan lebih cekap. Kita tahu sebenarnya racun serangga perosak ni, serangga perosak ni sebagai contoh yang kamu nampak di sini, tikus, belalang, siput. Mereka adalah perosak tanaman, maksudnya mereka akan makan hasil tanaman tu sebelum petani itu menuai. Jadi maksudnya mereka akan mendatangkan banyak kerugian kepada bidang pertanian kita. Jadi yang ni kita panggil sebagai perosak, maksudnya mereka akan merosakkan hasil tanaman ataupun sebagai contoh belalang, bukan saja hasil tanaman, dia juga boleh makan daun. Jadi dia akan menyebabkan kerugian yang besar kepada petani. Jadi kita perlu hapuskan perosak ni sebelum mereka mendatangkan kerugian. Jadi untuk menghapuskan perosak ini, yang digunakan mungkin yang biasa kamu dengar ialah racun serangga ataupun pesticide. Iaitu kita gunakan racun serangga. Sebagai contoh yang tadi, kita boleh gunakan drone ni untuk sembuh racun serangga, dan kita boleh hapuskan ataupun mematikan perosak tanaman ni, tikus, siput, belalang dan sebagainya. Tapi kalau kita guna racun perosak itu, sebenarnya dia ada kesan-kesan sampingan, iaitu dia boleh mencemarkan udara kita. Jadi dia ada keburukan sebagai contoh sebenarnya bagi racun serangga ni, dan dia juga boleh mencemarkan hasil tanaman kita. Kalau kita tanam sayur sebagainya, sebenarnya racun serangga ni akan melekat pada permukaan sayur-sayuran kita. Jadi sebenarnya dia tidak begitu menggalakkan kita guna kaedah racun serangga. Jadi kaedah yang lebih
digalakkan ialah kita gunakan kawalan biologi. Maksudnya kita gunakan sejenis hidupan untuk mematikan perosak itu. Okey, sebagai contoh, kalau kamu tengok di sini iaitu burung hantu, iaitu burung hantu sebenarnya dia boleh tolong untuk menangkap tikus. Okey, boleh memburu tikus. Okey. Jadi maksudnya mereka boleh menghapuskan tikus. Jadi kita panggil, jadi maksudnya burung penghantu ni adalah kita gunakan kaedah kawalan biologi sebab dia boleh mematikan ataupun dia makan tikus. Jadi ini dipanggil sebagai kawalan biologi. Ataupun kamu tengok yang ni, yang penyengat ni, okey, dia bertelur di dalam telur rama-rama. Jadi maksudnya dia boleh menghapuskan rama-rama ni. Okey, jadi ini adalah kawalan biologi. Okey. Okey, iaitu dia ada kebaikan, kelebihan, okey, iaitu dia lebih mesra alam, okey, tidak memudaratkan kesihatan yang lain, okey, kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan, lebih murah. Okey, tapi dia ada kelemahan iaitu dia kena ambil masa yang lama. Okey, untuk kita membelah. Okey, yang tadi sebagai contoh burung hantu tadi ya. Jadi dia mengambil masa yang lebih panjang dan mungkin dia tidak berjaya sebab dia kena latih dulu. Okey, burung hantu itu untuk menghapuskan tikus. Jadi dia ada kelemahan juga. Okey.